Selamat datang ke channel Cikgu Chong dan hari ini kita akan sambung untuk bahagian kedua bab 11 matematik tingkatan 1 di mana kita akan tumpukan perhatian kepada 11.2. Jadi dalam 11.2 ni kita akan belajar beberapa perkara ini iaitu apa itu gambar raja Venn, set semester, pelengkap bagi satu set dan subset. Jadi mari kita lihat seterusnya. Jadi sebelum kita mulakan topik 11.2 ni, saya ingin betulkan sedikit kesilapan yang saya perasan dalam video bahagian pertama untuk bab 11 ni, di mana saya tertinggal perkataan set untuk perihalan. Jadi semasa perihalan tu anda perlu sebutkan P ialah set huruf dalam perkataan Sarawak. Jadi anda mesti kena tambahkan perkataan set tersebut. Jadi kalau tak ada perkataan set ni, kemungkinan besar anda akan hilang makannya. Jadi mari kita lihat yang seterusnya. Jadi dalam video ni kita akan lihat beberapa perkara ni seperti yang disebutkan dalam pengenalan tadi, iaitu 11.2 ni sebenarnya kita akan lihat set semester, pelengkap, subset dan juga macam mana kita mewakilkan perkaitan antara set dengan gambar raja Venn. Maksudnya adalah macam mana kita lukiskan satu gambar raja Venn diberi keadaan setnya. Jadi mari kita lihat pertama sekali iaitu set semester dan pelengkap bagi satu set. Jadi set semester tu biasanya wakili dengan satu simbol seperti E ni, cuma dia ada ekor di atas dengan bawah, ialah set yang mengandungi semua unsur yang dibincangkan. Jadi untuk pelengkap pula, pelengkap bagi set A tu, dia juga ada satu simbol di sini, iaitu kita akan tulis semula nama setnya iaitu A, lepas tu kita akan letakkan satu tanda di atas tu. Ini adalah pelengkap. Jadi dalam set semester tu, ialah set yang mengandungi semua unsur semester yang bukan unsur A. Jadi di sini anda mesti kena ingatkan yang berlengkap tu sebenarnya adalah mengandungi unsur yang bukan daripada set tersebut. Jadi lebih senang kita lihat keadaan ni dengan gunakan gambar raja Venn. Jadi di bawah ni adalah satu contoh di mana kita lihat ni adalah gambar raja Venn. Untuk set semester tu dia akan gunakan segi 4, iaitu yang di luar ini. Jadi yang di luar ni adalah satu set semester. Jadi yang dalam tu dia akan ada beberapa set yang lebih kecil lah. Yang set yang di dalam tu biasanya dia akan gunakan bulatan. Contohnya di sini adalah set A. Jadi katakanlah di sini adalah nama pelajar dalam satu kelas. Jadi di sini kita akan lihat set A tu. Dalam tu ada Amil, Hazura, Laila, Sanjra, Zamri. Jadi katakanlah kalau kita nak carikan apakah unsur untuk pelengkap A ni, kita akan tulis seperti ini, iaitu A, lepas tu satu tanda di atas ni, lepas tu adalah pelajar yang bukan di dalam tu ialah Dali, Yana dan Peisan. Jadi perhatikan tiga orang ni bukan berada di dalam bulatan A tu. Jadi untuk setiap unsur tu biasanya kita akan letakkan satu titik di depan tu lah. Dan di sini kita hanya perlu perasankan apa itu set semester dan pelengkap. Jadi mari kita lihat contoh yang pertama, iaitu contoh 5 daripada buku teks. Kena pasti sama ada setiap set yang berikut ialah set semester bagi 2, 3, 5, 7 atau bukan. Jadi di sini apa maksudnya di sini adalah adakah set yang di bawah itu adalah set semester. Jadi macam mana kita tahu dia adalah set semester? Sebab set semester tu mesti mengandungi semua unsur yang diberi. Jadi ini sebenarnya adalah satu set kecil di dalam tu. Jadi kita lihat di sini adakah 2, 3, 5, 7 tu akan wujud di dalam set di bawah tu. Jadi kita hanya perlu cari 2 ada, 3 ada, 5 ada, 7 ada. Jadi ini memang ya. Untuk A itu adalah ya. Maksudnya kalau kita lukiskan A itu, kita akan nampak seperti ini. Di mana dalamnya adalah 2, 3, 5, 7. Dan yang selebihnya adalah pelengkapnya iaitu 1, 4, 6, 8, 9 dan 10. Jadi kita letakkan simbol semester tu iaitu lebih kurang macam E tu. Jadi A itu memang ya. Lepas tu untuk B pula, nombor ganjil yang kurang daripada 10. Jadi untuk B itu, pertama sekali kita tuliskan unsur bagi ini dulu. Jadi nombor ganjil tu 1, 3, 5, 7, 9. Jadi kita bandingkan dengan unsur di atas tu, kita akan perasan 2 itu tidak ada di dalam tu. Jadi maksudnya dia bukanlah. Sebab kenapa? Sebab dia tak ada 2.
Selain berdua, yang lain tu adalah, jadi untuk set semester tu, dia mesti mengandungi semua unsur untuk satu set tu. Jadi macam tu saja. Kita lihat seterusnya. Jadi untuk contoh 6 pula, diberi set semester tu X ialah integer dan antara 1 sampai 10. Tentukan pelengkap bagi setiap set yang berikut. Jadi untuk set semester tu, pertama sekali saya akan tuliskan dia punya unsur dahulu. Jadi unsurnya adalah antara 1 sampai 10. Jadi ini adalah integer, maksudnya adalah nombor bulat lah. Jadi kita akan tuliskan 1 sampai 10. Selepas tu kita carikan pelengkapnya. Untuk A itu, P ialah kuasa 2 sempurna yang kurang daripada 10. Jadi kuasa 2 sempurna tu maksudnya dia datang daripada 1 darab 1 tu adalah 1. Jadi 1, 4, 3 darab 3, 9. Lepas tu, kalau kita dapatkan daripada 4 pula, dia sudah lebih sebab 4 darab 4 tu 16. Jadi pelengkap bagi A tu kita tuliskan iaitu semua unsur yang bukan dalam 149 ni adalah 2, 3, 5, 6, 7, 8 dan 10. Jadi ini adalah pelengkapnya. Jadi ingat tanda ni sepatutnya di atas sikit lah, iaitu P lepas tu satu koma di atas tu. Jadi untuk Q pula kita tuliskan apakah faktor bagi 10. Jadi faktor bagi 10 maksudnya apakah nombor yang boleh bahagikan 10. Jadi yang boleh bahagikan 10 adalah 1, lepas tu 2, 5 dan 10. Jadi kita punya pelengkap bagi Q tu adalah unsur yang bukan dalam Q. Jadi di sini ada 3, ada 4, ada 6, ada 7, 8 dan 9. Jadi itulah dipanggil sebagai pelengkap. Jadi pelengkap tu adalah melengkapkan satu unsur tu supaya semua unsur dalam semester tu ada. Jadi macam tu saja. Jadi anda hanya perlu tahu pelengkap tu adalah unsur selebihnya lah. Jadi kita lihat seterusnya. Jadi untuk contoh 7 pula kita lihat diberi set semester tu adalah antara 10 sampai 20. Jadi M tu adalah 11, 17 dan N tu adalah nombor ganjil. Lukis sebuah gambar Raja Van yang mewakili set semester dan M. Jadi di sini mungkin kita perlu rorekkan sebahagian lah. Jadi kita tuliskan dahulu dia punya unsur. Jadi untuk set semester tu kita perlu perhatikan yang di sini dia tidak ada sama dengan. Maksudnya dia adalah lebih besar dari 10. Mula dengan 11. Lepas tu 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18 dan sampai 19 sahaja sebab dia adalah kurang daripada 20. Selepas tu kita lihat pula untuk M adalah 11, 17. Jadi hanya dua unsur sahaja. Jadi di sini saya perlu lukiskan dulu dia punya set semester. Jadi untuk set semester pula kita akan lukiskan segi 4 dulu. Macam tu segi 4. Jadi kita perlu tuliskan dia punya simbol iaitu dia ada simbol E. Lepas tu kita ada satu bulatan di dalamnya M. Jadi dalam tu kita perlu tuliskan dia punya unsur. Di dalam tu kita perlu tuliskan dia punya unsur iaitu untuk M tu ada 11 dan 17. Jadi selebihnya kita akan tuliskan di luar iaitu 12, 13, 14, 15, 16, 17 tu ada di dalam, 18 dan 19. Jadi contoh A tu seperti ini aja. Jadi untuk B pula kita lihat untuk N. Jadi pertama sekali kita perlu senaraikan dulu apa unsur bagi N supaya kita tahu apakah unsur bagi pelengkap N. Jadi ingat ini adalah nombor ganjil di antara 10 sampai 20. Maksudnya adalah 11, 13, 15, 17 dan 19. Jadi pelengkapnya adalah kita ada 12, 14, 16, 18. Jadi begitu saja.
Jadi seterusnya kita akan lukiskan gambar raja van-nya, iaitu kita akan mulakan dengan satu segi 4 tepat untuk kita punya set semester. Jadi kita akan tuliskan simbolnya, iaitu set semesternya lubangnya seperti E itu. Dan kita akan lukiskan pula untuk set N. Jadi kita perlu lukiskan satu bulatan di dalamnya. Dan kita tuliskan untuk N. Dan di dalam tu kita perlu tuliskan dia punya unsur, iaitu 11, 13, 15, 17 dan 19. Dan untuk pelengkapnya adalah unsur yang di luarnya, iaitu 12, 14, 16 dan 18. Selepas tu kita mau lorekkan bahagian yang pelengkapnya. Sebab soalannya sebenarnya anda lukiskan satu gambar raja van yang mewakili pelengkap. Jadi di sini kita lorekkan yang bahagian luarnya. Jadi saya letakkan dia lebih tebal sikit supaya lebih cepat kita lorekkan. Jadi bahagian inilah yang dirujukkan oleh soalan kita. Jadi anda boleh lorekkan. Jadi bahagian ni hanya lukisan sahajalah. Jadi agak mudah sahaja. Iaitu kita hanya sekadar lukiskan apa yang soalan mau. Jadi begitu sahaja. Jadi untuk mudah kita mencarikan pelengkap atau satu unsur untuk satu set tu, kita senaraikan dahulu. Jadi begitulah beberapa contoh soalan untuk set semester dan juga pelengkap. Jadi mari kita lihat yang seterusnya. Jadi seterusnya kita lihat 11.2b subset. Jadi subset ialah set yang semua unsurnya terdapat dalam satu set yang lain. Jadi simbol subset ialah gunakan seperti C inilah. Jadi contoh di sini kita lihat gambar raja Venn diagram di sini. Kita lihat ada set A. Jadi set A itu adalah set yang lebih besar. Dan di dalam set A itu kita ada lagi satu set B. Dan lihat semua unsur set B itu sebenarnya adalah terkandung dalam set A. Iaitu kita punya B ini sebenarnya di dalam kita punya set A. Maksudnya semua unsur B ini sebenarnya adalah unsur A juga. Jadi set B ini adalah subset bagi A. Jadi asal kita punya set itu terkandung dalam satu set tu, maka set yang lebih kecil itu adalah subset. Jadi subset itu adalah sebahagian atau keseluruhan daripada suatu set. Jadi mari kita lihat contoh soalan. Jadi contoh 8. Bagi setiap yang berikut, tentukan sama ada set A ialah subset bagi set B atau bukan. Jadi di sini macam mana kita semak adalah kita semak unsurnya. Kita kena pastikan yang subset tu semua unsurnya mesti terkandung dalam set yang lebih besar tu. Jadi kita lihat untuk A. Jadi set A kita unsurnya adalah 2, 4, 6 dan set B adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita hanya perlu pastikan unsur dalam set A yang lebih kecil tu semuanya ada dalam set B. Jadi kita sebenarnya boleh bulatkan sajalah. Jadi 2 tu kita ada. Lepas tu 4 ada, 6 ada. Jadi maksudnya kita punya set A itu memang adalah terkandung di dalam set B. Maka A itu adalah subset bagi B. Jadi itu kita akan tuliskan A ya. Jadi kita tuliskan A adalah subset B. Jadi kita lihat seterusnya B. A adalah nombor perdana yang kurang daripada 20. Jadi untuk keadaan seperti ini, kita lebih baik untuk senaraikan unsur bagi A lah. Jadi A itu unsurnya adalah nombor perdana. Jadi nombor perdana adalah nombor yang hanya boleh dibahagi oleh satu dan sendiri sahaja. Jadi mulakan dengan 2. Lepas tu 3, 5, 7. Lepas tu adalah 11, 13, 17 dan 19. Jadi ini adalah untuk unsur A. Jadi kita lihat pula unsur B. Jadi B itu kita perhatikan nombor ganjil yang kurang daripada 20. Jadi ada 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. Jadi kita perlu pastikan mana satu yang lebih kecil. Set A itu adalah lebih kecil sebab unsurnya kurang sikit. Jadi kita kena lihat adakah unsur dalam set A itu semua terkandung dalam set B. Dan kita akan dapati untuk 2 tu dia tidak ada dalam set B. Sebab set B itu hanya nombor ganjil sahaja. Jadi untuk nombor perdana ada satu nombor genap iaitu 2. Jadi dia bukan subset. Jadi kita akan tuliskan A
bukan subset bagi B. Sebab kenapa? Sebab kita ada unsur yang tidak terkandung dalam set B. Jadi kita lihat soalan C pula. A ialah huruf dalam perkataan sopan, manakala set B adalah huruf dalam perkataan kesopanan. Jadi untuk keadaan ni, kalau kita tidak senaraikan pun kita sudah tahu sebenarnya kesopanan tu memang lebih panjang daripada sopan kan. Perkataan sopan tu memang sudah ada dalam set B. Jadi di sini kita punya set A tu memang adalah subset bagi set B sebab dia memang sebahagian daripada set B lah. Jadi begitu sahaja untuk contoh 8 ni. Mari kita lihat contoh 9. Senaraikan semua subset yang mungkin bagi setiap set yang berikut. Jadi di sini kita nak senaraikan semua subset yang mungkin. Maksudnya apakah sebahagian atau sekeseluruhan yang mungkin. Jadi untuk set 3, 4 ni, dia boleh subsetnya adalah set kosong. Jadi set kosong tu kita tak payah tulisan apa-apalah. Maksudnya kalau sebahagiannya tak ada set pun dia sebenarnya adalah subset. Jadi kita boleh ambil satu iaitu 3. Lepas tu 4. Atau keseluruhannya iaitu 3, 4. Jadi pendek kata subset itu adalah sebahagian atau keseluruhan untuk set tersebut. Jadi untuk B pula, anda sebenarnya boleh cuba sendiri dahulu. Jadi kalau anda sudah cuba, anda boleh lihat jawapan di sini. Jadi subsetnya boleh set kosong. Lepas tu ambil satu iaitu A. Ambil B. Ambil C. Lepas tu dia boleh kedua-dua punya A, B, A, C. Lepas tu B, C dan A, B, C. Jadi macam tu sahaja. Jadi perhatikan dia ada berapa kemungkinan, iaitu set kosong, set A, set B, set C. Lepas tu set A dengan B, set A dengan C, set B dengan C dan set A, B, C. Jadi yang terbalik tu tak payahlah, kita hanya ambil yang unsurnya sahaja. Jadi begitulah untuk semua subset yang mungkin. Mari kita lihat contoh seterusnya, contoh 10. Jadi seperti biasa kita memang suka nak lukiskan satu gambar raja van untuk mewakili keadaan tu. Jadi wakilkan hubungan bagi setiap pasangan set yang diberi dengan gambar raja van. Jadi kita ambil A adalah PQRST, manakala B itu adalah PRS. Maksudnya kita punya B itu adalah di dalam set A. Jadi kita hanya lukiskan dua bulat. Sini kita tak perlu gunakan segi 4 tepat sebab di sini tak ada set semester. Jadi kita hanya lukiskan dua bulatan yang lebih besar. Jadi satu yang lebih besar. Lepas tu satu yang lebih kecil. Jadi bulat tu tidak semestinya kena bulat seperti ini. Dia boleh juga bujur sikit. Jadi tak faham ya. Okey, jadi kita hanya tuliskan dia punya unsur di dalam tu. Jadi kita tuliskan dulu yang set B. Jadi kita tuliskan yang B huruf besar dulu. Selepas tu kita akan tuliskan unsur di dalamnya P, R dan S. Jadi ini adalah unsur bagi set B. Lepas tu kita akan tuliskan yang selebihnya untuk set A. Jadi selain daripada P, R, S tu kita ada lagi Q dan T. Jadi begitu saja untuk gambar raja van A ni. Jadi kita lihat pula untuk B. Jadi untuk soalan B pula, P sama dengan nombor bulat, Q sama dengan nombor perdana. Jadi nombor perdana tu memang mestinya adalah nombor bulat. Jadi kita tidak diberi apa-apa julat, maka kita tak payah senaraikan nombornya lah. Kita hanya sekadar lukiskan dua bulatan di mana Q itu adalah di dalam P. Jadi kita hanya lukiskan satu bulatan besar, satu bulatan kecil di dalamnya. Lepas tu kita hanya tuliskan set Q di dalam dan set P di luar. Jadi seperti ini sahaja. Jadi disebabkan untuk B ni dia tidak senaraikan unsurnya atau dia tidak bagi kita julat, maka kita tak payah senaraikan unsurnya lah. Jadi kita hanya setakat lukiskan seperti ini sahaja. Jadi mari kita lihat yang seterusnya. Jadi seterusnya 12.2C, perwakilan berkaitan antara set dengan gambar raja van. Jadi sebenarnya kita sudah lihat beberapa contoh sebelum ni, iaitu kita sudah belajar macam mana nak wakilkan satu keadaan tu dengan satu gambar raja van. Jadi di sini kita ada set semester, kita ada set A, kita ada set B. Jadi kalau dia bagi keadaan seperti ini, iaitu dia tidak senaraikan unsur, kita perlu senaraikan dulu unsur-unsurnya. Jadi kita tuliskan dulu dia punya set semester tu adalah sama dengan
X kurang atau sama dengan 10. Jadi kita akan tuliskan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kenapa kita tidak ada tuliskan nombor negatif? Sebab dia adalah integer positif. Maka kita mulakan daripada 1. Jadi selepas tu kita lihat pula untuk A, faktor bagi 10. Maksudnya adalah nombor yang dapat bahagikan 10. Jadi di sini 1 boleh bahagikannya, 2 boleh bahagikannya, 5 boleh bahagikannya dan 10 boleh bahagikannya. Jadi ini adalah faktor bagi 10. Lepas tu kita lihat B pula, nombor yang boleh dibahagi tepat dengan 5. Jadi hanya 5 dan 10 sahaja. Jadi di sini seperti biasa kita perlu lukiskan satu segi 4 tepat dahulu untuk set semester kita. Okey. Selepas tu kita perlu lukiskan satu bulatan di dalamnya. Jadi di sini set A itu adalah set yang lebih besar sebab dia ada 4 unsur, dan disebabkan set B itu dia mengandungi 5, 10, 5, 10. Maksudnya kita ambil B itu sebenarnya adalah subset bagi A. Jadi kita tuliskan ni adalah set semester. Lepas tu kita ada set A, kita ada set B. Jadi tuliskan unsurnya, iaitu di dalam ni kita memang akan mulakan daripada paling kecil lah, iaitu set B dahulu, 5 dan 10. Jadi di luarnya dalam set A tu ada lagi 1, 2. Selepas tu kita hanya senaraikan unsur yang lain tu dalam set semester. Jadi ini adalah pelengkap bagi set A lah. Jadi kita hanya carikan daripada mana 1, 3, 4, lepas tu 6, 7, 8, 9. Jadi senaraikan unsur-unsur ni. 3, 4, 6, 7, 8, 9. Jadi begitu sahaja. Jadi nak wakilkan keadaan tu atau set tu dengan belajar band tu sebenarnya sangat mudah saja. Kalau dia tidak bagi kita unsur, kita perlu senaraikan dahulu unsurnya. Lepas tu kita akan lihat adakah kita melibatkan subset atau tidak. Kalau ada subset, dia semestinya adalah terkandung di dalam satu set yang lebih besar. Dan kita akan mula daripada set yang paling kecil. Lepas tu baru kita sambung untuk set yang lain. Maksudnya kita isikan dulu unsur bagi set yang paling kecil. Selepas tu kita beransur-ansur mencari pelengkapnya, iaitu unsur yang tidak ada dalam set tersebut untuk labelkan dengan betul. Jadi begitu saja untuk bahagian kedua bab 11 ni, iaitu kita belajar apa itu set semester, pelengkap, apa itu subset, dan juga macam mana kita lukiskan gambar rajah band. Jadi begitu saja untuk bahagian ni. Kalau rasa video Cikgu Chong ni membantu, jangan lupa untuk tekan like dan subscribe channel Cikgu Chong untuk belajar bersama Cikgu Chong. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi.